Saudara, Allahyarham Nasir Rahman adalah merupakan personaliti yang pernah bertugas di RTM dan juga di TV3. Berkhidmat di RTM pada era 70-an dan juga 80-an. Suara-suara Allahyarham sering digunakan sebagai suara latar untuk rancangan-rancangan yang diterbitkan oleh RTM. Di samping itu, suaranya pernah juga digunakan di dalam iklan-iklan yang disiarkan di televisyen. Allahyarham saudara merupakan adik kepada Allahyarham Ali Rahman. Ali Rahman adalah merupakan penyumbang suara latar untuk iklan-iklan di televisyen. Saudara, suara Allahyarham Nasir Rahman juga pernah digunakan di dalam rancangan Hari Ini Dalam Sejarah. Saudara, kita ikuti catatan peristiwa Hari Ini Dalam Sejarah. Pada hari ini, dalam tahun 1958, mesyuarat pertama jawatan kuasa STEM Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan di Kuala Lumpur. Dan daripada itu, suara Allahyarham juga pernah digunakan di dalam rancangan TV pendidikan. Dan Allahyarham juga pernah muncul sebagai pelakon dan pernah berlakon dalam filem cereka yang berjudul Roda-Roda. Allahyarham pernah berkahwin kali kedua dengan pelakon Kasmah pada 7 Mei 1986. Sebelum berkahwin dengan Kasmah, Allahyarham juga seorang duda. Siapa Kasmah? Kasmah adalah merupakan pelakon yang selalu muncul dalam rancangan drama minggu ini. Pada tahun 1974, suara Kasmah juga pernah digunakan dalam rancangan alih suara seperti rancangan Ultraman dan juga rancangan-rancangan yang diterbitkan dari luar negara. Dan sekarang kita saksikan rancangan muzik-muzik sempena Hari Raya yang disiarkan pada tahun 1997. Ianya diacarakan oleh Allahyarham Nasir Rahman. Selain daripada Allahyarham Nasir Rahman, saudara, muzik-muzik 1987 pernah diacarakan oleh pengacara Hu Kuiling dan juga Uji Rashid. Dalam rancangan muzik-muzik Hari Raya ini, saudara, turut menampilkan mereka yang berada di balik tabir industri dunia hiburan Malaysia. Untuk mengetahui siapa, kita saksikan klip video ini. Minggu ini rancangan muzik-muzik 87 merupakan rancangan khas sempena menyambut Hari Raya yang mulia, di mana kandungan rancangan ini agak berlainan sedikit dari minggu-minggu sebelumnya. Dan beberapa orang tetamu telah pun diundang untuk menjadikan lagi rancangan Hari Raya yang mulia ini. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, saudara, lagu-lagu Hari Raya mula berkumandang selepas 2 minggu bulan Ramadan ataupun selepas 2 minggu kita menjalankan ibadat puasa. Lagu-lagu Selamat Hari Raya, dendangan Saloma, Ahmad Jais, P. Ramlee, S.G. Beng dan sebagainya merupakan penyeri kepada hari raya yang bakal disambut ataupun yang akan dirayakan. Tapi sayangnya, saudara, kebanyakan lagu-lagu yang disiarkan adalah lagu-lagu lama. Lagu-lagu seperti Selamat Hari Raya oleh Saloma, Fajidah Jonet, Dendang Perantau oleh P. Ramlee seakan sudah menjadi satu trademark apabila kita menyambut hari raya. Apakah ini kerana ketiadaan lagu-lagu Selamat Hari Raya yang baru dikeluarkan? Bersama saya di studio, saudara, 3 orang tetamu yang mewakili 2 syarikat piring hitam yang terkemuka tanah air. Baiklah, saudara, saya perkenalkan di antara mereka, iaitu Cik Norisah Sulaiman, merupakan pegawai perhubungan awam syarikat EMI. Ya, selamat datang ke studio, Cik Norisah. Dan di sebelahnya ialah saudara Azmi Ali, merupakan pegawai perhubungan awam bagi syarikat Warnada. Selamat datang ke studio. Dan seterusnya, rasa saya para penonton sekalian sudah tidak asing lagi dengan beliau ini, pencipta, pemuzik dan juga pemimpin kumpulan Zurah 2 dan sekaligus merupakan penyanyi, iaitu M. Sharif, juga daripada Warnada Rekod. Selamat datang ke studio, M. Sharif, dan selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semuanya. Jadi kita mulakan dengan seorang demi seorang, kata saya. Kita mulakan dengan Norisah, ya. Bagaimana penjualan kaset-kaset sempena bulan Ramadan dan Hari Raya yang disambut ini, tentang penjualan kaset di EMI? Tentang penjualan kaset pada sepanjang bulan Ramadan ini sempena Hari Raya, alhamdulillah nampaknya begitu baik sekali sambutan yang diterima untuk jualan kaset ini. Kerana mungkin kami nasib baik kerana lagu-lagu evergreen Hari Raya datangnya daripada kami, iaitu lagu-lagu daripada Saloma, P. Ramlee, Fazidah Jonet,
semuanya datang dari kami. Dan pada tahun ini kami ada mengeluarkan 5 kaset-kaset hari raya. 5. Ya, yang telah dicampur adukkan lah, yang lama dan baru kami ubah suaikan, dan ada yang kami menggunakan DJ untuk memperkenalkan lagu-lagu, dan juga ada kaset yang di samping lagu-lagu terdapat juga ucapan daripada artis kami. Dan juga kami ada mengeluarkan kaset Deli Aidilfitri, lagu-lagu asli Deli, nyanyian artis kami yang sekarang ni, Sharifah Aini Sudirman umpamanya. Dan nampaknya alhamdulillah jualan-jualan kaset ini nampaknya begitu menggalakkan sekali. Walaupun syarikat EMI tidak mengeluarkan lagu baru. Ya, tahun ni kami tak ada mengeluarkan lagu baru, tapi kami susun modify semula lagu lama-lama yang baru dan lama diterbitkan kembali berupa corak baru setelah dimasukkan DJ tadi. DJ, ada yang ucapan daripada artis. Jadi bila orang pergi ke kedai tu, mereka dapat variety, ada berbagai-bagai lagu-lagu. Jadi tapi lagu-lagu lama juga nampaknya yang begitu baik jualannya kan. Mungkin lagu-lagu ini lagu-lagu yang tanpa lagu-lagu ni mood hari raya tu tak ada. Jadi mereka inginkan lagu-lagu ini juga. Penjualannya menggalakkan ya. Dan bagaimana syarikat Warnada, Saudara Azmi? Nampaknya EMI sampai 5 kaset untuk Warnada ataupun artis Warnada, boleh katakan dah 2 tahun tak beraya. Tak beraya. Tak beraya dah 2 tahun dah. Tidak ada lagu baru yang diterbitkan. Maksud saya begitulah. Tak ada lagu baru dikeluarkan, tak ada album bentuk baru dikeluarkan. Cuma apa yang kami buat, mengeluarkan lagu dalam bentuk koleksi, lagu-lagu lama yang kami rakamkan sendiri, kemudian disusun balik dalam bentuk katalah satu kaset 12 ataupun 14 lagu, kemudian dipasarkan semula. Kemudian sambutannya alhamdulillah lah, pasaran masih ada. Walaupun ya begitu, walaupun lagu tu boleh dikatakan lagu lama juga, tapi setelah diubah suai balik ataupun diedit sini sana kan, kemudian cover tu mereka bentuk balik, pasaran tu masih ada lah. Penonton masih dapat ataupun pendengar masih dapat lagi menerima lagu-lagu lama maksudnya tadi ya. Nampak begitu, sebab kiranya beraya tu tak beraya lah kan. Jadi seterusnya saya sampai kepada M. Sharif ya, pencipta, penyanyi dan sekaligus tadi pemuzik ya. Bagaimana pandangan Saudara M. Sharif tentang lagu-lagu baru yang tidak banyak dikeluarkan pada tahun ini? Cuma saya rasa hanya Guntur Records saja yang mengeluarkan satu lagu untuk Hari Raya, dan cuma kebanyakannya lagu-lagu lama. Bagaimana pandangan Saudara M. Sharif? Pengalaman saya dalam pembikinan album Hari Raya ni banyak, tapi saya rasa masih lagi lagu-lagu lama yang bercorak evergreen mendapat tempat yang istimewa. Mungkin salah satu daripada sebabnya, itu pendapat saya, lagu-lagu lama tu mempunyai suasana kampung. Jadi bila kita bercakap pasal Hari Raya, kita teringat kampung. Sesuai dengan suasana kampung. Melodi dia pun ada corak macam kemelayuan. Kalau nak dibezakan dengan lagu-lagu baru Hari Raya ni, banyak cara komersial. Tidaklah dikatakan ketinggalan zaman, maknanya di antara lagu-lagu lama dan kalaupun direka lagu-lagu baru ini tadi tidak jauh bezanya. Bagaimana pendapat M. Sharif? Saya rasa memang ada banyak beza di antara lagu lama dan baru. Antaranya lagu lama yang saya katakan tadi, suasana kampung tu ada. Dan lagu baru ni kebanyakannya macam corak komersial, macam lagu-lagu cara baru. Jadi mungkin susah sikit orang nak menerima lah, kerana bila kita bercakap tentang Hari Raya yang saya katakan tadi, kita teringat kampung dan suasana tu yang kita nak. Dan mungkin kalau kita dapat mencipta lagu Hari Raya dengan cara kemelayuan dan bercorak kampung tu, saya rasa boleh mendapat sambutan dan bahkan menjadi lagu evergreen. Tapi bagaimana pula pendapat orang ramai tentang lagu-lagu Hari Raya? Tahun ni banyak lagu raya ni. Lagu lama, lagu baru, banyak lagu. Dia tanya lagu lama-lama macam 60-an, 70-an. Apa lagi, bukan je lah. Lagu raya banyak orang beli lah. Tapi lagu lama-lama banyak orang beli. Lagu baru tak berapa sangat lah. Tengok orang dulu lah macam mana dia punya selera kan. Lagu baru ni
orang cepat jemu dengar sikit lah. Tapi orang lebih suka beli lagu lama. Makcik, pakcik, haji tak haji sama lah. Dia orang datang tanya lagu 60-an lah kebanyakannya. Lagu baru ni kurang sikit. Tak tahu lah, dia orang tak minat agak. Lagu kau yang boleh minat? Bagi saya ada. Macam lagu Dendang Perantau. Itu kira saya minat lah lagu tu. Favorite? Ada juga lah lagu favorite. Macam lagu ini. Riang Ria Hari Raya. Boleh tahan lah lagu-lagu ni? Banyak? Boleh lah tengok. Orang berkenan kita jual. Kebanyakan peminat ingin mengetahui apakah yang dibuat oleh para artis di waktu bulan Ramadan dulu dan semasa kita menyambut Hari Raya. Ya, sekiranya untuk itu ada orang yang paling tepat saya utarakan soalan ini kepada M. Syarif sendiri yang sekaligus merupakan seorang artis. Ya, bagaimanakah perjalanan di antara bulan puasa dan Hari Raya sebagai hidup sebagai artis tadi? Biasanya kalau seorang artis ataupun penyanyi ataupun pemuzik, kalau di bulan puasa ni mereka kena rehatlah sebulan. Kerana tu kata orang tu bulan baik hari baik tu kena berehatlah, lagipun show memang tidak ada. Kalau bagi saya dan kumpulan saya, kalau bulan puasa selalunya masuk studio lah. Masuk studio kerana masa itulah kita orang free lah. Jadi artis lain tu saya tak tahulah macam mana. Dan seterusnya bagaimana juga artis-artis di Warnada, Saudara Azmi, apakah ataupun bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya? Setahu saya lah, kalau artis di Warnada ataupun artis, saya rasa artis secara amnya, dia orang beraya sangat lebih daripada 2 kali. 2 kali? Lebih daripada 2 kali. Sebab katakanlah untuk mula-mula dalam bulan puasa, stesen mungkin dah tak ada kan, jadi nak lebih kepada amal. Kemudian yang selebih tu publicity dah bermula. Jadi dah pakai baju raya, dah pergi ambil gambar. Raya dulu. Dah beraya dululah. Ataupun dah rehearsal untuk raya. Jadi dah ada yang bakar ketupat ke dodol. Tapi main-main je lah untuk ambil gambar. Tidaklah sebenarnya. Bukan raya sebenarnya. Tapi boleh katakan dah kira raya jugalah. Sebab kira dah 2 kali raya. Jadi ada yang untuk untuk majalah, untuk surat khabar ataupun media elektronik pun dah ada buat program sebelum raya. Bagaimana pula artis-artis di MI yang saya rasa tidak kurang hebatnya daripada Sharifah Aini, Dirman. Bagaimana Cik? Saya rasa agak serupa dengan Azmi kan. Sebab mula je bulan puasa kita ingat kita pun akan lega sikit kan, boleh memberi penuh perhatian kepada publicity album. Tapi di bulan puasa itu juga bermulanya rakaman-rakaman TV untuk Hari Raya, seperti Azmi kata tadi, untuk sesi rancangan khas, terbitan TV maknanya, dan fotografi untuk majalah-majalah. Ini semua adalah persiapan untuk Hari Raya. Jadi dengan itu artis pun sibuk dengan rakaman-rakaman TV ini semualah. Jadi mereka tentang show memang tak ada show. Jadi show yang ada itulah untuk TV, dan juga mereka buat fotografi dengan majalah, dan juga mereka juga membuat persiapan untuk selepas Hari Raya, iaitu pertunjukan-pertunjukan pentas selepas itu. Jadi dalam sebulan tu kira susunan tu begitu ketat ya. Tidaklah kata bulan puasa tu mereka pun tak ada kerja, duduk saja kan. Jadi mereka pun turut sibuk juga. Untuk itu saya beri kesempatan mungkin kepada Encik M. Syarif, mungkin kepada peminat yang telah menghantarkan kad raya, ada apa-apa yang ingin disampaikan kepada peminat semua. Terima kasih kerana dapat peluang bercakap. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya dan maaf zahir batin jika sekiranya kad yang tidak dapat dibalas. Saya harap bersabarlah. Akan dibalas juga. Akan dibalas ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan bagaimana Saudara Azmi untuk mewakili artis daripada Warnada, mungkin ada yang disampaikan kepada penonton dan kepada peminat artis-artis yang ada di Warnada? Untuk Warnada, pertama kali boleh katakan nak minta maaf dulu. Sebab tahun ni Warnada sekeperingkat pun tak ada hantar. Bukan apa, yang sebenarnya mungkin kesilapan saya juga sebab saya terlajak hari bulan. Jadi ada kesibukan sikit lah, bukan kesibukan banyak. Jadi dah terlajak, tengok-tengok kalender dah tak boleh hantar lagi. Maknanya kalau hantar pun dah jadi biasa kan. Jadi pertamanya nak minta maaf sebab sekeperingkat pun tak keluar dari Warnada tahun ni. Tapi insyaAllah bagi pihak artis seberapa boleh lah. Saya nak paksa pun tak boleh kan. Cuma saya rasa tengok kesibukan diorang
dah boleh balas dia punya kad raya yang dia orang terima lah. Di situ mungkinlah tak semua yang dia boleh balas kan. Jadi yang dia tak boleh balas tu sekali lagi, kali kedua minta maaf juga. Dan Cik Nurisa, mungkin ada yang nak disampaikan kepada penonton dan juga peminat bagi EMI dan artis-artis di EMI? Saya rasa sebagai pihak sebuah syarikat rakaman, selalunya saya cakap bagi pihak syarikat dan bagi pihak artis. Bagi pihak artis EMI, saya mengucapkan selamat Hari Raya, dan sekiranya peminat yang menghantar surat kepada para artis di bawah senarai EMI yang masih belum dapat balasan dari mereka, insya-Allah kad itu dalam perjalanan akan sampai. Ya, akan sampai. Itu tadi saudara pandangan 3 orang tetamu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nurisa Sulaiman dari EMI dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sama juga kepada Encik Saudara Azmi. Terima kasih dan selamat Raya. Dan lagi sekali kepada Saudara M. Syarif, selamat Raya. Dan terima kasih banyak kerana sudi datang ke studio. 2 orang pencipta muda tanah air telah bergabung tenaga untuk melahirkan lagu yang berjudul Menjelang Hari Raya. Beliau yang saya maksudkan ialah Johan Nawawi dan Azman Abu Hassan yang juga merupakan artis muda tanah air. Lagu tersebut khas dicipta untuk rancangan Hari Raya terbitan TV3 pada tahun lepas. Selamat Hari Raya, Hari Bahagia, bermaafan sesama insan. Oh, tunduk pula. Okey. Cerita dia macam ni tau. Ada satu rancangan lah tahun lepas untuk TV3. Dan kita disuruh untuk mencipta satu lagu. Jadi kita ciptalah, kan? Right. Setelah menunaikan ibadat puasa, inilah hari bergembira. Azman dan saya mencipta lagu dan saya buat lirik dia. Semua dia bolot. Senyuman di sekitar, nama ilahi diulangi berkali-kali, inilah hari yang dinanti. Kita diminta membuat lagu Hari Raya yang lain sikit coraknya untuk menyesuai zaman sekarang. Jadi kita mencipta lagu Hari Raya dengan tujuan, dengan rentak lain sikit lah untuk ramai artis bernyanyi. Beramai-ramai lah. Ramai. Banyak. Marilah kita semua berganding sesama, talian umat manusia demi agama bangsa. Selamat Hari Raya, Hari Mulia, bersama sanak saudara. Cipta lagu memanglah kami akan terus cubalah. Tapi hit tu insya-Allah kalau cepat lama ada peminat lah. Betul. Mencuba. Ya. Sempena Hari Raya yang mulia ini, bersama saya di studio 3 orang lagi tetamu jemputan untuk bersama-sama dalam rancangan ini. Beliau ialah Saudara Fauzi Marzuki, Saudara Manangah dan Penafsah Hassan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya. Raya. Khabar semua? Baik. Boleh kita berwawancara sedikit. Saya mulakan dengan Saudara Fauzi. Ya. Tahun lalu ya, lagu Fauzi suatu waktu dahulu telah pun masuk ke pertandingan akhir juara lagu 86. Dan tahun ini hingga bulan April ini, lagu Angan-Angan telah menjuarai bulan Januari, turut akan dipertandingkan di akhir tahun ini. Boleh Fauzi terangkan bagaimana cara Fauzi mencipta lagu? Itu senang saja actually. Gini, selalunya kalau saya nak mencipta lagu untuk seseorang artis tu, saya akan fikirkan keupayaan artis itu menyanyi, tinggi atau rendahnya yang boleh dia nyanyikan, karakteristik suaranya,
supaya lagu tu sesuai untuk dinyanyikan. Itu saja, simple. Ciptaan itu perlu sesuai dengan seseorang penyanyi, ya. Fauzi mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang muzik, ya. Boleh ceritakan kepada kami dan penonton bila saudara Fauzi mula mencipta? Sebenarnya saya mula-mula mencipta lagu ni semasa saya di sekolah lagi. Ada sebuah lagu yang saya masih ingat yang saya dah cipta tapi saya tak rakamkan sampai sekarang ni. Sampai sekarang, ya? Sebab lagu tu 60-an punya time. Jadi 60-an. Jadi kali terakhir apakah lagu yang saudara Fauzi cipta? Yang terakhir sekarang. Ya. Yang terakhir sekarang lagu Syarifah ini saya rasa. Syarifah Dirundung Sepi yang terbaru. Apakah ada lagi lagu yang akan bakal keluar ataupun bakal dicipta? Ada. Untuk saya siapa rasa saya akan bertandingkan sebuah lagi lagu untuk Sheila Majid mungkin. Dan saudara Manan, ya, boleh dikatakan sebagai pencipta yang dikatakan mempunyai bakat alam, ya, yang kini telah pun meraih 3 hadiah besar, ya. Terima kasih. Terbitan ataupun yang dianjurkan oleh TV3, iaitu menjuarai dan merebut hadiah kedua dalam juara lagu 86. Dan kemenangan yang terakhir saya rasa dalam pesta lagu ASEAN yang keempat baru-baru ini. Soalan saya, Manan, ya, siapa yang dorong Manan cipta lagu? Adakah rakan atau orang yang terdekat dengan Manan? Agak susah juga saya nak jawab. Tapi saya rasa ianya bermula dari kehendak saya sendiri dari dalam. Cuma yang pentingnya adalah pengaruh luaran seperti alam yang saya kenal, yang saya cakap dengan siapa, yang saya tempuhi, itu yang mempengaruhi karakter dalam penciptaan saya. Ya. Ada tak orang-orang yang memberi dorongan kepada Manan ataupun orang-orang seperti sahabat ataupun kenalan? Dan ada yang paling mestilah isteri saya sendiri. Isteri sendiri. Yang lain-lain tu kawan-kawan seperjuangan Fauzi Marzuki. Fauzi Marzuki. Ya, semua. Dan sebagai seorang pencipta, Manan, ya, Manan telah pun banyak mencipta. Untuk Manan sendiri, apakah lagu yang sesuai ataupun yang Manan minati, yang cocok dengan jiwa Manan? Keseluruhannya saya rasa yang touching, yang sentimental. Tapi saya tidaklah pada skop yang itu saja. Saya ada juga eksperimen sekali-sekala. Kalau perlu kadang-kadang macam baru-baru ni yang Francisca, saya ada buat lirik. Saya buat percubaan juga. Di samping saya kekalkan saya punya identiti. Setengah menciptakan, ada kala-kalanya bila dia nak mencipta, dia terpaksa pergi jauh ke tempat-tempat yang sunyi untuk mencipta. Dan bagaimana pula Manan? Gimana sih? Tak ada tempat yang tertentu. Saya rasa yang paling penting adalah usaha kita. Usaha itu yang penting. Serta bakat semula jadi yang dianugerahkan. Tidak kira di mana saja? Tak kira. Cuma saya hipnosiskan apa yang saya rasa tu kalau saya berdepan dengan instrumen seperti piano atau gitar dan saya rakamkan. Bagi saya yang penting adalah bukan yang ditulis. Yang penting bagi saya adalah yang bakal didengar. Jadi kalau kita take tu kita rasa lagi terang penghayatan dia. Sebab tu saya jarang tulis. Tapi tulis tu boleh juga. Kita terus kepada Puan Hafsah Hassan, ya, yang lebih dikenali dengan nama Kak Chah saja bagi rakan-rakan. Dan sewaktu saya kecil dulu, Kak Chah, ya, saya sering mendengar nama Kak Chah sebagai dramatis, ya, yang hasil karya Kak Chah selalu disiarkan oleh Radio Singapura. Ya. Dalam usia bilakah Kak Chah mula menulis? Bidang penulisan pertama yang saya ceburi ialah penulisan skrip drama radio. Saya mula berjinak-jinak dalam bidang ni sewaktu di sekolah rendah lagi. Dari sekolah rendah? Ya. Dalam usia yang begitu muda? Ya. Jadi ketika itu, ya? Itu kebetulan saya sejak kecil terdedah kepada aktiviti penulisan. Jadi ayah saya sering membawa
ke radio, ke Victoria Theatre menonton drama. Jadi saya galakan berminat itu ada secara tak langsung, ya. Daripada ayah dan juga keluarga. Ya. Rasa saya sudah agak lama tu kalau Kak Cha mula menulis sejak daripada bangku sekolah atau sekolah rendah hingga ke hari ini, rasa saya sudah puluhan tahun. Ya, lama. Puluhan tahun. Daripada sampai dah nak 3 lah sekarang. Sudah 3. Kak Cha banyak menulis sajak dan jarang menulis drama radio akhir-akhir ini. Kenapa begitu, ataupun tulisan drama? Saya bermula dengan penulisan skrip untuk drama radio. Kemudian saya cuba menulis sajak dan cerpen. Itu awal tahun 70-an. Selepas tu saya mengalihkan pula penglibatan saya dalam penulisan skrip drama TV. Sajak saya masih menulis. Cuma bezanya saya sesuaikan dalam melodi dan dinamakan lirik hari ini. Bagaimana Kak Cha membagikan masa sebagai seorang penulis? Akhir-akhir ini Kak Cha lebih dikenali dengan penulis lirik lagu. Setelah beberapa lagu-lagu yang ditulis oleh Kak Cha ini mendapat perhatian hebat daripada pendengar. Bagaimana Kak Cha boleh sampai ke tahap itu? Seperti kata Manan, keinginan dalam diri. Keinginan dalam yang diri. Jadi fakta utamalah. Tentang masa tu sebenarnya kita ada 24 jam kan sehari. Tak lebih tak kurang. Jadi saya rasa apa saja kalau kita sendiri nak melakukannya, kita boleh mencari waktu untuk melakukan. Tidak ada halangan, ya? Tak ada, insya-Allah. Setengah-setengah sebagaimana soalan saya kepada Manan tadi, ada setengah orang kan dia duduk di tepi sungai atau tepi danau yang indah mungkin untuk cari idea dan sebagainya. Bagaimana Kak Cha? Saya banyak lirik yang saya hasilkan di dalam kamar tidur saya. Di dalam kamar tidur? Ya. Agak romantis Manan dan Fauzi. Bagaimana komen tu? Ya. Sebab saya sunyi dalam kamar saya. Kalau tempat lain bising sikit kan. Kesunyian itu tadi membantu untuk kita membuat penghayatan dari segi penulisan. Benar. Ya saudara, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Fauzi Marzuki, saudara Manan Ngah, dan kepada Puan Hassan yang telah sudi bersama kita dalam rancangan ini. Selamat Hari Raya dan terima kasih sekali lagi. Ya saudara, kita ikuti sedikit tentang pencipta lagu Sekeping Hati Yang Luka, saudara Zaidin Haji Muhammad Noor. Saya memang dari kecil lagi lah minat muzik ni. Kemudian bila dah minat tu saya belajar sendiri daripada kawan-kawan. Kemudian kami tubuhkan band di Batu Pahat. Dan pada tahun 60-an saya sama-samalah di Batu Pahat dengan kawan-kawan tubuhkan band D-Fiction yang kalau para pendengar ingat semula itu band yang mengiringi penyanyi E. Halim, dan seterusnya lah saya belajar sendiri hingga sampai sekarang lah. Cipta banyak jugalah lagu, ada beberapa lagu, 7-8 lagu lah. Jadi saya cuba hantar lagu tu pada pihak Polygram, dan nampaknya Polygram setelah dengar lagu tu dia pun berminat untuk mengambil lagu-lagu tu, dan pihak Polygram mendengar dan disesuaikan dengan artis dia. Jadi lagu Sekeping Hati Yang Luka tu pihak Polygram cadang nak beri pada Alley Cat, kata dia sesuai untuk Alley Cat. Kemeriahan Hari Raya masih dirasakan. Kunjungan sanak saudara, rakan kenalan masih dirasakan dengan penuh kemesraan. Selain dari kuih-muih, lagu-lagu Hari Raya sering berkumandang di mana saja kita berada. Ini nyatalah irama dan lagu sebagai santapan rohani. Irama dan lagu, makanan jiwa manusia. Untuk bulan Jun yang mendatang ini, saudara, rancangan Muzik 87 akan disiarkan seperti biasa. Bagi bulan Mei dan bulan Jun,
beberapa buah syarikat piring hitam tempatan telah dan akan mengeluarkan album terbaru dari artis-artis mereka. Antaranya album dari penyanyi Tiga Zaman, Sharifah Aini, Salamia Hassan, Kumpulan Pelangi, dan album dari Omar Aziz. Apakah lagu-lagu dari album penyanyi yang telah saya sebutkan tadi akan dapat sama-sama kita ikuti dalam rancangan Music 87 ini? Ini terpulanglah kepada penyanyi dan syarikat piring hitam tempatan yang mengeluarkan album tersebut, sama ada untuk mencalonkan atau tidak. Walau bagaimanapun saudara, TV3 mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang terlibat, sama ada pemuzik, pencipta, penulis lirik, petugas, penerbit dari syarikat piring hitam tempatan atau siapa juga. Dan akhir sekali untuk anda semua, selamat Hari Raya dari kami di TV3. Menjelang hari ini, oh alangkah gembira hati. Sayangnya takbir keheningan di angkasa memeriahkan suasana. Fajar menyeri bumi seri, wajah senyuman di sekitar. Nama ilahi diulang berkali-kali, inilah hari yang dinanti. Selamat Hari Raya, hari mulia, bersama sanak saudara. Selamat Hari Raya kita semua, memaafkan sesama insan. Fajar menyeri bumi seri, wajah senyuman di sekitar. Nama ilahi diulangi berkali-kali, inilah hari yang dinanti. Hidangan tersedia meraihkan hari mulia ini. Setelah menunaikan ibadat puasa, inilah hari bergembira. Selamat Hari Raya, hari mulia, bersama umat semua. Selamat Hari Raya, hari bahagia, bermaafan sesama insan. Marilah kita semua berganding sesama, talian umat manusia demi agama bangsa. Oh, selamat Hari Raya, hari mulia, bersama